Seumpama ilmu berhitung, ilmu matematik kita boleh reka sebab dia bukan ilmu syariah. Atau percubaan, eksperimen. Kita nak uji pasal katak ke, nak uji pasal batu batan ke, nak uji pasal artifak-artifak ke, yang tu boleh sebab dia bukan ilmu syariah. Seumpama ilmu kedoktoran atau pendengaran, ilmu kedoktoran ni kita boleh uji, kita boleh reka, kita boleh buat kajian. Oh, ini keputusannya, kita ikut yang itu. Tapi kalau ilmu syariah, kita kena ikut apa yang diturunkan. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbahagi kepada ilmu yang terpuji, ilmu yang dicela, ilmu yang dibolehkan. Tuan-tuan tengok gambar rajah senang. Tengok perkataan tu susah sikit. Ilmu-ilmu bukan syariah ada 3 jenis. Yang pertama yang terpuji, yang kedua yang dicela, yang ketiga yang dibolehkan. Kita nak tengok satu persatu. Ilmu-ilmu yang terpuji. Contoh-contoh ilmu yang fardu kifayah, ilmu-ilmu yang terpuji. Ilmu ni bukan syariah, bukan ilmu agama yang khusus, tapi dia sangat penting nak dibelajar. Kalau kita belajar memang terpuji. Contohnya ilmu perubatan, contohnya ilmu matematik. Sebab ilmu-ilmu ni kita nak perlukan untuk hidup manusia di dunia. Kalau tak ada ilmu perubatan, manusia susah hidup dan mungkin tak boleh hidup. Kalau tak ada ilmu perkiraan, memang susah nak hidup. Contoh anak kita 9 orang, hilang 2 orang. Kalau kita tak reti mengira, kita duk rasa anak kita tak hilang. Rasa anak aku 7 orang ni, anak aku penuh lagi ni. Padahal dah hilang 2 orang. Ilmu pertanian, ilmu kain mengain, pertenunan, ilmu pentadbiran, ilmu berbekam. Semua ini ilmu-ilmu yang terpuji. Ilmu-ilmu bukan syariah terpuji. Siapa belajar ilmu ni bagus, ilmu yang terpuji. Saya semalam pun bekam, balik-balik sekolah sakit kepala, lama dah tak bekam, suruh juga orang rumah bekamlah 1. Sepatutnya bekam 3, bekam 1 tempat. Barulah rasa lega sikit. Tarik darah kotor tu kan, darah tu kotor tu keluar. Yang fardu kifayah ialah setiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Ilmu perubatan, matematik, pertanian, pentadbiran, perubatan, semua ni kalau tak ada dalam kehidupan kita, memang susah manusia nak hidup. Dia mesti ada untuk menegakkan kehidupan manusia. Seumpama ilmu kedoktoran, sebab apa? Nak jaga tubuh badan manusia. Seumpama ilmu berhitung, sebab apa? Nak jaga jual beli, pertukaran barang, harta wasiat, pusaka dan lain-lain. Kalau tak ada lah dalam negeri kita, dalam kawasan kita, orang yang boleh jadi doktor, boleh jadi perawat, tahu kira mengira, maka penduduk tempat tu berdosa semua. Benda ni bukan benda syariah, tapi kalau tak ada satu orang tukang bekam dalam kawasan kita, berdosa. Sebab dia fardu kifayah, kena ada seorang tukang bekam, kena ada seorang doktor, kena ada seorang yang tahu tadi apa, ilmu berhitung, mesti ada. Tak usah dihairankan dari perkataan kami, iaitu perkataan Imam Ghazali. Ilmu kedoktoran ni fardu kifayah, ilmu matematik ni fardu kifayah. Juga pertanian, pertenunan dan pentadbiran, siasat atau pentadbiran, dan perbekaman dan penjahitan. Kerana jikalau kosonglah negeri dari tukang bekam, maka segeralah datang kebinasaan kepada mereka. Sebab ni fardu kifayah, mesti ada. Maka sesungguhnya yang menurunkan penyakit, dia pula lah yang menurunkan ubat dan memberi petunjuk cara memakainya serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak boleh membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan ubat itu. Dia bercerita tentang fardu kifayah. Sebenarnya kata alim ulama, sekiranya umat Islam ni semua betul-betul solat berjemaah, jaga solat berjemaah di mana tempat azan diazankan, masjid atau surau atau musola, di mana tempat azan diazankan. Kalau semualah kita ni, majoriti lah jaga solat berjemaah, kita punya fardu ain tu terjaga. Sebab apa? Dia kata orang yang datang solat berjemaah ni sudah tentulah dia memerlukan bangunan, macam bangunan masjid kita sekarang. Jadi banyak bangunan nak kena buat. Bila banyak bangunan nak kena buat, akan ada kontraktor orang Islam. Dia mesti kena wujud kontraktor orang Islam. Barulah ekonomi kita boleh naik. Akan wujud pekerja-pekerja buruh orang Islam.
Cuma sekarang yang kita kesalkan buat masjid pun orang Cina. Sebab buat dia tu cantik. Kalau pasang tiles contohnya, memang ada orang Islam buat, tapi tiles dia macam orang buat laut. Ayat takung. Kalau panggil orang bukan Islam buat ni, wah cantik. Cantik lurus kan. Tu tak tahulah di mana silap kita. Bila orang tumpu pada solat berjemaah, sudah tentu nak datang solat berjemaah orang pakai kasut. Bila orang pakai kasut, akan ada industri yang dikuasai oleh orang Islam buat kasut. Pasarkan kasut, jual kasut. Tapi sekarang kita tengok, dahlah datang berjemaah kurang. Yang tukang-tukang buat kasut pun bukan orang Islam juga kan. Bila orang Islam tumpu pada solat berjemaah di tempat azan diazankan, sudah tentu akan ada industri sejadah, industri buat kapet. Dah tentulah. Dan kita bernasib baik lagi lah, sekurang-kurangnya ada juga orang Pakistan masih kuasai industri ni. Bila orang Islam tumpu pada solat berjemaah, sudah tentu nak datang solat berjemaah, dia ada pakaian tu, kurang-kurang baju Melayu. Jadi akan ada usahawan orang Melayu nak bekalkan pada orang Melayu, pada orang Islam, baju-baju Melayu, jubah-jubah. Di situ fardu kifayah dia selesai. Di situ baru naik ekonomi dia dengan solat berjemaah saja. Bila kita abaikan solat berjemaah, yang lain-lain pun jatuh baru dulu. Sebab tu kita tengok industri buat bangunan bukan orang Islam, industri kasut bukan orang Islam, industri baju-baju Melayu yang murah-murah kita cari di mana? Kedai bukan Islam, dia buat lagi murah, lagi cantik, lagi murah dia jual. Bila time hari raya kita tumpu sana. Nak pergi tukar jahit mahal, kena tepuh kan. Pergi kedai-kedai yang jual murah. Yang buat dia bukan orang bukan Islam, baju Melayu, baju kita nak sembahyang. Minyak wangi, bila orang Islam yang lelaki dia bersungguh-sungguh datang solat berjemaah, sudah tentu nak kena pakai minyak wangi. Sudah tentu akan wujud industri minyak wangi yang dikuasai oleh orang Islam. Jadi sebenarnya kalau kita fikir-fikir, dengan menjayakan solat berjemaah ni, dah naik dah kita punya industri dalam kalangan orang Islam. Tapi kita tak fikir ke situ, rugi. Orang lain pula kuasai, kita pula tak datang solat berjemaah, kan rugi.